Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Husmat Furniture, yes! Saya, Puan Hajah Husnurlida binti Husin, merupakan pengarah urusan Husmat Furniture Sendian Berhad. Husmat Furniture Sendian Berhad merupakan sebuah syarikat pembekal perabot kediaman dan pejabat yang menyediakan perkhidmatan penghantaran perabot ke seluruh Malaysia. Kepakaran Husmat Furniture adalah membantu menyempurnakan kediaman dan pejabat anda dengan menyediakan pilihan perabot yang terkini dan eksklusif mengikut kehendak serta kesesuaian anda dengan memberi perkhidmatan terbaik agar ruang anda tampil sempurna, selesa dan menghidupkan pelbagai perasaan bahagia di setiap ruang. Konsep perniagaan Husmat Furniture adalah peruncitan. Kami membekal dan menyedar perabot kediaman dan peralatan pejabat bagi menyempurnakan kediaman dan pejabat anda. Saya Salimin bin Saleh, pengarah operasi kepada Husmat Furniture Sendian Berhad. Untuk bahagian operasi, kami pada awalnya pada tahun 2011 hanya memiliki sebiji lori dan saya sendiri merupakan orang yang melakukan pemasangan serta penghantaran barangan perabot ke rumah pelanggan. Tapi kini Alhamdulillah kami telah berjaya memiliki 7 buah lori sambil dibantu oleh 15 kaki tangan tenaga mahir di bahagian operasi bagi melancarkan kerja-kerja pemasangan perabot serta penghantaran perabot ke rumah-rumah pelanggan. Permis pertama Husmat Utara Enterprise adalah ditubuhkan pada tahun 2009 sehingga tahun 2013. Kemudian, Husmat Furniture melebarkan sayap ke gudang yang lebih besar pada tahun 2012 yang menjadi HQ Husmat Furniture Sendian Berhad sekarang. Pada tahun 2017, Husmat Furniture telah berjaya membuka cawangannya yang kedua, Husmat Furniture Premium Outlet di Kangar. Walaupun dalam cabaran PKP, Husmat Furniture berjaya menambahkan lagi cawangan di Pokok Sena Kedah pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Husmat Furniture telah berjaya membuka cawangannya yang keempat di Jitra Kedah. Kini, pada tahun 2022, Husmat Furniture telah berjaya membuka cawangannya yang ke-5 di Jelempur. Visi kami adalah menjadikan Husmat Furniture sebagai sebuah syarikat perabot global yang progresif, mempunyai 50 rangkaian galeri dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti serta berdaya saing menjelang tahun 2030. Dan misi Husmat Furniture pula adalah Husmat Furniture ingin membantu 1 juta isteri miliki ruang kediaman yang selesa, membahagiakan dengan perabot harga mampu milik. Bagi memastikan visi dan misi syarikat tercapai seperti yang dirancang dan juga pada tahun yang dirancang, saya di sini juga telah memastikan tim juga bersedia dan juga komited untuk berusaha untuk sama-sama mencapai visi dan misi tersebut pada tahun yang telah kami tetapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, kita berada pada sesi kedua Paket Talk anjuran Aikianosa dan kita sangat bertuah ini kita bersama dengan pengarah urusan Husmat Furniture iaitu Puan Hajah Husnulida binti Haji Hussein. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Okey. Baik, sebelum saya mulakan sesi ini, untuk kita punya Paket Talk pada pagi ini, kita akan bagi bahagian pada 3 babak utama, iaitu babak utama pengenalan. Dan babak kedua kita akan terus pada topik utama iaitu berkenaan dengan Employee Catalyst for Company Growth. Dan yang ketiga saya akan open Q&A pada para peserta. Okey, boleh kita mulakan Puan? Boleh, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey Puan. Sebelum saya mulakan pada sesi Paket Talk kita pada pagi ini, saya tertarik kepada akronim Husmat tu. So Husmat ni dia macam satu nama akronim yang agak catchy bagi saya. Boleh share tak kepada audiens macam mana boleh tertimbulnya untuk perkataan Husmat tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti yang diperkenalkan oleh Tuan tadi, saya Puan Hajah Husnulida binti Haji Hussein, pengarah urusan Husmat Furniture Sdn Bhd. So nama saya pun Husnulida Hussein kan. So tadi tanya tentang Husmat. Nama Husmat. Nama Husmat tu sebenarnya berasal daripada nama ayah saya, Hussein bin Mat. Jadi Husmat. Ayah saya dia pesara kerajaan. Tapi dia berminat dengan bisnes ni. Tapi awalnya dulu Husmat ni dia adalah Husmat Utara Enterprise. Menjalankan kerja-kerja construction dan juga banyaklah kita buat kewangan, banyak benda yang construction, dewan makan, supply perabot apa semua ni. Tapi bila tahun itu tahun 1999 Husmat Utara Enterprise, dan pada tahun 2009 macam tu bila saya nak buka kedai di Perlis ni, saya mencari-cari juga nama. Saya sendiri ada SSM sendiri, Husnul Enterprise, tapi bagi saya Husmat tu orang dah kenal. Jadi saya ambil je lah sempena nama ayah saya dan saya tukarkan kepada Husnulida Marketing and Trading. Jadi Husmat jugalah. Jadi Husmat juga. Baik. Jadinya Husmat Furniture boleh kongsi tak kepada audiens apa dia punya trust aktiviti utama syarikat lah sebenarnya? Husmat Furniture kita lebih kepada membekal perabot rumah dan juga pejabat kepada end user lah, untuk kita menyempurnakan lah kediaman dan office macam tu. Okey, baik. Di sebalik sejarah penubuhan syarikat, saya pasti ada sedikit kisah orang kata apa, suka duka, jerit payah lah untuk menubuhkan sebuah syarikat lah. Boleh kongsi sikit lah macam mana jerit payah dia tu untuk orang kata apa, mempertahankan syarikat semua sampai sekarang ni lah. Okey. Sebenarnya Husmat ni saya bermula pada tahun 2009. 2009 tu kita bermula bukan perabot lagi. Saya pun masa tu tak ada ilmu perniagaan. Memang nak duduk di Perlis dengan mindset masa tu suami bekerja jauh, dia di Kulim. Saya dah ada anak seorang. Dulu kan tadi saya cakap yang Husmat Utara tu lebih kepada construction. Jadi banyaknya kontraktor ni lelaki dulu. Di Perlis ni susah nak dapat kontraktor perempuan. Jadi saya ni walaupun saya ada lesen, saya ada wiring, saya boleh buat benda-benda pembinaan, tapi kekangan kita sebagai ibu, sebagai isteri dan wanita ni agak sukarlah kita nak ke site-site macam tu. Dan terbuka lah idea untuk saya nak berniaga secara offline, secara bukan secara tender ni. Secara buka kedai ni kan. Dan saya juga saya dulu kalau boleh tak nak keluar daripada Perlis. Kita Kedah Perlis ni lebih kurang lah orang kata negeri di hujung peta. Ramai kawan-kawan yang dah bekerja kerajaan, yang kelulusan sekali, gaji pun dah tinggi, tapi saya tetap nak buktikan lah yang walaupun saya di Perlis, boleh jadi wanita yang berkerjaya juga. Jadi di awalnya tu seorang, dan juga saya ambil staff seorang perempuan juga, sebab mulanya kita jual barang elektrik, bukan perabot. Sebab kita just kalau mungkin tak di ni
Kita bermula dengan shop lot satu pintu. Shop lot yang 20 kali 60 tu. Dalam tu just boleh muat peti ais 3 biji, mesin basuh. Macam tu je lah sebab untuk income saya sendiri dengan banyak gaji seorang staff macam tu kan. Sebabnya staff tu pun saya ambil untuk nak mengasuh anak. Kan kita bawa anak macam tu. Itulah permulaan 2009 tu. Then cabaran dia of course dengan supplier dan juga macam mana saya nak hantar barang lah masa tu saya sendiri. Tak ada staff ada seorang tu pun untuk mengasuh anak kan. Jadi semuanya buat sendiri. Buat sendiri ni yang best dia tu, kita tak payah fikir apalah waktu mana kita rasa duit tu duit sale tu kita boleh guna, duit tak ada. Maksud saya tak ada gaji. Mindset yang baru-baru nak start kan. Macam tu lah. Jadi okey, baik. Daripada 2009 dah bermula dan sekarang ni dah menjengah tahun 2023. Ya. Jadinya orang kata apa, ada satu tahun tu tempoh tu kita panggil tahun orang kata apa dilanda orang kata apa COVID-19. Okey. So macam mana prestasi perniagaan macam tu, macam mana jualan masa tu, agak terkesan ke macam mana? Boleh kongsi sikit tak macam mana tu survive dan buat comeback balik? Okey. Yeah. So far untuk 2 tahun lepas COVID. Of course 18 Mac rasa semua orang ingat kan. 18 Mac tu kita memang terkejut juga bila diumumkan kena tutup kedai. Jadi kita memang semua kena tutup kedai. Tapi Husmat ni alhamdulillah dulu saya kata saya seorang kan. Tapi along perjalanan Husmat tu sehingga 2011 tu bila saya dah buka kedai yang lebih besar, saya dah mula belajar dan faham keperluan staff tu. Jadi bila di masa COVID tu, of course kita as a owner rasa down. Masa tu kan kita rasa, wah apa aku nak buat ni, nak kena banyak gaji, takkan kita tak banyak gaji staff, takkan kita tak itu tak ini. Tapi alhamdulillah masa tu saya punya tim, kita memang teruskan meeting dan kita melawan arus. Kita tak, itu pentingnya mindset. Kita tak sama-sama, memang kita tutup tapi masa itulah kita all out dengan online. Semua staff kita, sebab kita di Husmat kita ada 5 department. Kalau tidak kita dah terbahagi kan, marketing buat marketing, sales operation semua. Tapi masa tu semua orang turun kepada sale. Dan alhamdulillah nak kata tak terkesan, of course terkesan. Kita ada penurunan sale lebih kurang separuh. Tapi tahun 2022 tu kita tak ada, kalau daripada tahunan kita tak ada penurunan, kita ada peningkatan daripada 2021. Sebabnya cara kita adalah kita lebih fokus pada online lah. Masa COVID-19 tu kita all out team. Dan juga as a leader kita kena kuatkan semangat dan sentiasa bagi susun strategi yang baik lah untuk mereka. Baik, orang kata sebagai aspirasi, saya pun soalan ni soalan favourite saya jugalah. Daripada 2009 sehingga 2023, berapa sale pertama yang Puan dapat anggaran, dan sekarang ni mungkin dah orang kata apa, dah jumlah yang agak apa perbezaan dia tu sekarang ni? Berapa perbezaan jualan antara mula-mula berniaga dan hingga sekarang? Kalau mula berniaga dulu sebulan tu dalam 10 ke 15 ribu pun susah lah. Ya betul? Okey, susah lah. Macam dulu kita nak dengar angka setahun 1 juta, 500 ribu pun kita tak berani nak dengar. Kita rasa macam boleh ke kan perabot. Satu lagi bisnes perabot ni, satunya orang akan tanya macam ni. Dulu bukan orang lain lah, mak saya sendiri masa saya cakap nak buat perabot lebih serius 2012 tu, lebih serius pada perabot. Ada ke orang nak beli perabot? Kan? Ada ke orang nak beli perabot tiap hari? Keluarga tanya sendiri yang soalan mak saya tanya. Soalan daripada mak. Dulu kita daripada kedai kecil yang 1,000 sebulan tu nak berpindah ke gudang yang lebih besar sebulan 5,000. 5,000 masa tu 2012 saya sendiri pun tak ada gaji yang macam tu kan. Jadi bila mak tanya macam tu, kita pun tak tahu. Cuma di Perlis sendiri dah ada 35 ke 38 buah kedai perabot sebenarnya. 35 hingga 38 banyak juga. Dan
dimiliki oleh bukan bangsa kita lah. Saya menginspirasikan depa. Bagi saya kalau depa boleh buat, kenapa kita Bumi Putra ni tak boleh buat? Jadi banyak yang saya belajar juga daripada depa. Jadi bila mak tanya macam tu, saya just kata dekat mak, mak tolong doa je. Saya akan usahalah buat sampai jadi. Jadinya sale masa tu sehingga sekarang ni, kita tahun lepas kita dah 7 daripada beberapa belas ribu sebulan tu, kita baru 7 juta lah tahun lepas. 7 juta lah. Ya. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kita dah tamat untuk babak pertama. Saya akan masuk babak kedua lah. Kita topik utama kita untuk Pocket Talk pada sesi ini. Maksudnya staff. Okay. Staff sebagai pemangkin pertumbuhan syarikat. Daripada perspektif Puan, penting tak staff tu untuk pertumbuhan syarikat? Masya Allah. Sebagai pengarah urusan. Point of view. Okay. Kalau point of view saya ni, of course saya dulu pun bermula, tadi saya cakap kan, dengan seorang staff. Ya. Boleh bayang dekat staff masa tu sebulan 5-600. 5-600 Okay, masa tu 2009, 2010, 2011 tu. 2011. Okey. Sendiri tak tahu ni. Tu baru untuk staff kan. Jadi memang tiap-tiap bulan tu kita duk fikir juga macam mana dengan nak pujuk suami balik mai duduk dengan kita lagi. Tu kan. Macam mana nak bayang, saya kata nak balik, dia pun akan jadi staff kita juga kalau kita panggil dia balik kan. Lepas tu of course 2-3 tahun pertama, setahun 2 pertama tu memang rasa tak boleh. Memang kita rasa staff ni, tu kita dengar kan, kita selalu dengar kerja 2 hari berhenti, kerja sebulan berhenti, lepas tu melawan lah, macam-macam kan. Mindset masa tu. Tapi sebenarnya apa yang saya pun ada, lepas beberapa tahun saya pun ada belajar dan tengok juga usahawan lain tu, sebenarnya saya lebih pegang kepada kita as a leader. Great leader ni dia akan create more leaders. Great leader akan create more leaders. Ya. Okey. Kalaulah kita nak buat seorang memang cepat. Kita boleh buat benda tu cepat, macam contoh bila sebab kita tahu dan setengah orang ni dia selalunya usahawan yang baru ni dia takut staff ni tak boleh deliver sama macam mana yang dia buat. Dia takut kualiti atau dia takut cara kerja tu tak sama. Tapi bagi saya ni sangat penting, terutama tanpa staff kita tak boleh nak buat apa seorang-seorang kan. Kalau kita nak macam stagnan, kita nak bermula tu boleh seorang. Tapi kalaulah sesuatu bisnes tu nak berkembang, kita memang perlukan staff. Dan jangan takut untuk ambil staff yang lebih pandai daripada kita. Setengah orang dia takut ambil staff lebih pandai sebab takut nanti akan merosakkan bangkang dia ke apa kan. Tapi bagi saya staff yang lebih pandai daripada kita adalah lebih mempercepatkan proses perkembangan sesebuah syarikat tu. Baik. Bilangan staff daripada mula 2009 sehingga sekarang lah. Orang kata bermula daripada seorang, saya dengar tadi ni. So berapa total sekarang staff yang yang berjaya di hayat oleh Puan sendiri? Saya lebih kurang 40 sekarang dalam 5 tahun. 40 maksudnya 40 yang tengah makan gaji dengan syarikat Husmat Furniture sekarang. Alhamdulillah. I see. Okey. Baik. Of course mengambil staff yang ramai dia ada cabaran dia. Betul. So boleh kongsi sikit tak cabaran menguruskan staff tu? Cabaran menguruskan staff. Okey. Kita sendiri dia sama sebenarnya bagi saya yang leader dalam sesebuah syarikat ni. Sebenarnya dia lebih kurang sama dengan leader dalam sebuah rumah kan. Dalam leader sebuah rumah ni, kita of course kalau kita ada anak yang ramai, kita ada family di keliling kita, stakeholder kita tu, kita memang dah tahu semua orang perangai dia tak sama kan. Jadi kalau saya sendiri, kita cuba memahami attitude ataupun cara fikir setiap staff tu supaya kita bukan nak staff ikut kita sahaja. Kan. Jadi
kita kena train dan di Husmat saya pentingkan kita ada value. Kita ada value yang bila kita nak sebenarnya pengambilan staff ni seawal kita interview tu kita dah kena tahu apa persamaan dia dengan kita. I see. Kan bila kalau saya sendiri saya lebih suka ubah mindset daripada bekerja biasa ataupun mereka nak menjadi lebih luar biasa. Bagi saya selalu tekankan kepada staff saya, cuma saya suka daripada bawah. Ada yang masuk start daripada admin biasa, sekarang dah jadi manager kan. Sebenarnya kita adalah contoh kepada staff kita tu kan. Sebab apa yang kita buat mereka akan ikut kan. Sebagai leader kita kena walk the talk. Sebab cabaran, of course cabaran, sebab tak semua orang yang akan sama. Kita memang akan makan hati, kita akan selalu rasa staff ni buat suka hati. Tapi saya sendiri macam sekarang ni dah 40, lebih kurang 40 orang tu, saya lebih fokus kepada yang mahu belajar. Sebab di Husmat Furniture saya lebih menekankan membina kerjaya. Membina kerjaya, bukan sekadar kerja di kedai perabot biasa. Saya tak. Kita ada proses training, kita kena training, dan kita as a leader sendiri tak boleh berhenti belajar. Sebab bila staff, macam tadi saya kata, mereka akan tengok kan, bila mereka tengok kita staff ni, selalunya dia tengok. Macam kita melihat, selalunya macam kalau kita dekat, masa kita duduk sekolah, duduk kat U dulu, kita akan tengok nak kerja dengan kerajaan. Sebab apa? Sebab kita rasa lebih terjamin. Kita akan rasa lebih terjamin lah, lebih orang tua kita. Kat situ juga saya buat di Husmat Furniture. Sebab kita menjual impian, kita kena yakin, kita kena selalu menceritakan visi misi syarikat, dan kita kena buat staff journey. Selalu kita pentingkan customer journey. Customer journey tu tapi di Husmat saya sendiri akan create staff journey. Daripada you first masuk macam ni, bermula saya suka bagi mereka buat success story. Okay. Yang mana yang mahu, yang mana mau ikut apa yang saya ajak ataupun nak follow saya untuk jadi lebih better daripada hari pertama you masuk dulu. Dia boleh buat daripada dulu dia masuk tu macam mana, ada tak peningkatan. Sebab kadang-kadang staff ni pun sama juga macam kita, dia lupa. Bila dia dah sampai ke satu peringkat, dia dah masuk darjah 6, dia terlupa dulu dia pernah tak tahu pun ABC kan. Saya selalu mengingatkan di mana mereka bermula dan di mana mereka learning, dan adakah mereka nak pergi ke SPM ataupun mereka nak kekal di tahap UPSR tu sahaja. Jadi saya sendiri jadi memang tak mudah tapi tak mustahil. Sebab saya dulu pun macam, of course, dari selalunya orang takut buat duit lah. Kalau lebih kepada account, kita tak berani nak bagi staff jaga. Dulu gaji kalau boleh saya nak kira sendiri. Takut satgi mereka kira tak betul. Marketing satgi hang buat tak boleh balik ROI dalam masa yang kita dah. Tapi trust, kita kena trust macam mana helang didik anak dia terajang jatuh bawah, lepas tu dia biak naik atas. Itu yang saya terapkan di Husmat. Saya kena trust. Macam mana kita trust untuk anak kita pergi sekolah, balik dan belajar, macam tu juga saya trust dekat staff saya supaya mereka buat dulu. Of course kita monitor, tapi jangan biar mereka buat tanpa kita monitor. Dan result tu kita akan buat postmortem sama-sama. Dan orang ni sebenarnya dia bila di satu tempat yang boleh bagi dia satu harapan. Hidup manusia ni lebih kepada hope, lebih kepada emosi. Kalau yang sekadar pergi kerja, balik kerja tu, ada je yang tak mau. Ada je yang dah 5-6 tahun Husmat, dia nak di tahap tu, dia tak mau, dia takut sekali kalau jadi leader nak kena macam-macam muka dengan kawan-kawan, dia tak mau. Tapi ada yang nak, jadi kita fokus kepada yang nak. Yang tak nak tu kita biarlah dia duduk kat situ untuk jadi staff. Sangat penting. Kalau kata saya seorang atau 2 orang dulu, atau dengan suami saya saja, macam mana Husmat nak berjalan sebanyak 5. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada 5 cawangan. 5 cawangan. Macam mana saya nak bahagikan saya kepada 5 cawangan. Kan? Fine. Sebab tu tadi saya kata kalau kita nak setakat duduk di tahap yang sama,
tak payahlah perlukan staff yang ramai. Tapi kalau satu bisnes tu nak berkembang dan kita nak bantu lebih ramai orang dan kita nak jadikan bisnes kita tu sebagai jihad, kita boleh bukan sekadar menggajikan staff kita yang ramai, kita boleh buat contribution kepada masyarakat sekeliling, kita memang perlu sangat staff tim kita yang kuat lah. Baik, jadi daripada poin Bu yang saya faham ni, maksudnya staff ni sangat penting lah untuk penjanaan, untuk hala tuju syarikat lah. Betul. Baik, 40 orang tadi saya dengar setakat ni 40 orang ni dengan pelbagai ragam kaedah. Adakah staff tu yang masih kekalnya ataupun ada yang keluar masuk sebab kadang-kadang cabaran nak mengekalkan staff yang lama ni pun sangat orang kata sangat mencabarlah bagi seorang pengaruh urusan perempuan lah. So macam mana puan nak handle 40 orang staff tadi tu untuk orang kata mencapai visi yang sama tadi tu? Okey, of course yang keluar masuk tu ada lah. Tapi di fasa awal dulu tak mudah juga. Saya start 2000, saya staff ni saya lebih kepada ajak. Macam tadi saya bagi training kan, saya bawa pergi kelas. Jadi saya tak give up. Satu lagi tips sebagai usahawan ni, kita tak boleh give up. Tak boleh give up untuk train. Macam mana cikgu, mak ayah kita tak give up untuk train kita, itulah kita tak boleh give up untuk train staff. Kita of course kita tak akan mampu buat mereka jadi 100% macam kita. Tapi kalau mereka boleh dapat 50% macam kita pun dah sangat-sangat membantu. Contoh macam saya sendiri, along daripada 29 sehingga 2017-18 macam tu, saya mencari. Tak ada ni, saya memang tak ada yang staff saya ada yang bertahan 3 tahun. Tapi sekadar memang kerja lah. Kerja kadang-kadang abang tak boleh MC lah. Dia tak selari dengan visi masyarakat. Tapi saya still mencari supaya kita macam mana nak cakap macam ni, saya still terus mencari yang boleh selari dengan visi misi syarikat tu, sehingga saya tak fokus kepada semua. Kita tak boleh macam nak kawal semua. Mungkin saya ada permulaan 4-5 staff, tapi saya cuma tarik seorang saja staff. Saya tarik seorang untuk saya train sehingga boleh bersama dengan saya untuk, tadi saya cakap great leader create small leader kan. Jadi saya tak ambil semua. Bila dah seorang ni dah okey, yang bawah-bawah di department dia tu, dialah yang akan jaga. Contoh macam sekarang, apa yang dah alhamdulillah dalam 12-13 tahun ni, saya dah dapat lebih kurang 5 orang leader di 5 department. Kita di Usmat ada marketing, sales, management, operation dan juga finance. Marketing, baik. So saya just as founder lah ni. Dulu memang saya tadi ada 40 orang kan. Dalam saya cuma handle 5 orang ni sahaja. Maksudnya 5 orang ni leader department lah orang cakap kan. Ya, dia managers untuk department tu. Dan sama juga saya akan ajak mereka untuk mereka pula train di bawah mereka. Dan di bawah mereka tu lah akan mereka cari leader untuk jaga pula di bawah mereka. Kita tak akan mampu seorang kita nak handle sampai 10 orang. Maksimum kita hanya boleh handle 5 ke 7 orang. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka tarik, saya lebih ambil kepada 5 orang dan di bawah tu pecahan dia macam tu. Sebabnya bila kita dah ambil 5 orang, di bawah mereka bila pecah lagi 5 orang untuk mereka jaga dan mereka tarik lagi, di situlah jadinya sampai 40 tadi. Di bawah operation kita dah ada seorang manager, dia dah create ke 5 cawangan. Jadi tiap-tiap cawangan tu dah ada leader mereka. Mereka hanya monitor leader tu. Mereka tak monitor semua staff di cawangan tu. Macam tu lah. Jadi kalau saya seorang nak monitor 40 orang tu, takkan mampu. Dan juga management sangat penting, HR. First thing first dalam bisnes bagi saya kena ambil HR lah. HR. Sebab dalam komponen pengurusan organisasi, kita ada HR, accounting, finance, marketing, and sales department. Jadi point of view pun HR lah antara tunjuk utama lah. I see. Boleh saya tahu kenapa HR tu main
untuk staff? Sebab dialah yang nak ambil staff. Okey. Okey, dan dalam dialah yang tak ada HR, siapa yang nak monitor kita punya nak penjagaan staff. Penjagaan staff. Sales ni bagi saya lah kan, sales tu penting. Yang keduanya sales lah, staff HR dia kena ambil staff sales. Tapi kalau tanpa HR yang boleh monitor staff sales ni, staff sales sendiri takkan boleh ikut dia punya structure. SOP yang ditetapkan. Sales tu, dan sales takkan boleh masuk macam tu je tanpa guidance. Fine. Okey, baik. Alhamdulillah kita baru selesai babak 2 untuk sesi Poké Talk pada kita pagi ini. Baik, jadi kita dah masuk babak ketiga. Maksudnya saya open Q&A lah kepada para peserta yang ada dalam untuk sesi Poké Talk kita pada pagi ini. Okey, saya open untuk mana-mana usahawan khususnya. Boleh open mana-mana usahawan untuk bertanya secara terus. Baik, sementara menunggu soalan, saya nak masuk tentang bab marketing sikit, pemasaran lah. Okey, sebab sesi Q&A. Baik, daripada 2009 hingga 2023 kan, saya pasti Puan akan membuat beberapa keputusan yang kritikal, sama ada nak melabur tak melabur dalam pemasaran. Tambah sekarang ni kita dalam pemasaran digital, dunia tanpa batasan. So, macam mana pengurusan Puan dalam dana untuk marketing? Adakah ada memerlukan jumlah yang sangat besar, ataupun tak perlu, ataupun hanya membuat free marketing sahaja? Itu yang kata saya nak dari pandangan daripada Puan lah sebagai pengurusan untuk share kepada kita punya audience. Okey, kalau saya yang dah ada 5 cawangan ni, of course kita perlukan bajet. Okey, baik. Tapi kalau untuk yang baru nak bermula, sangat banyak zero cost marketing yang kita boleh mula. Contohnya, ni dulu kita nak masuk TV kan. Dulu banyak usahawan berniaga nak masuk TV yang kos dia 5 minit dah 20 ribu lebih macam tu. Tapi lah ni untuk menjadi untuk memasarkan diri sendiri atau bisnes tu, kita ada section sendiri, kita ada media sosial sendiri yang kita boleh jadikan dia itu sebagai TV channel kita. Itu adalah zero cost marketing. Saya memang bermula dengan live, FB live, ni TikTok live, posting. Tadi cakap about online kan. Kalau macam Husmat ni, of course saya buat flyers, banting, radio, apa lagi, FB ads, TikTok ads ada juga ke? TikTok ads ada. Dan yang tepi jalan ni, masya-Allah, lupa. Billboard Of course yang tu makan ratusan ribu lah setahun. Tapi untuk yang baru nak bermula, sebab saya pun bermula dengan zero cost. Gunalah live, posting tu. Yang budak-budak sekarang ni memang tengah trending. Dan kalau nak kirakan kos, kalau Husmat sendiri, saya akan bajet saya adalah bawah daripada 10% daripada target sale semasa. Baik, maksudnya 10% untuk allocation untuk bajet marketing lah. Untuk bajet marketing, saya daripada 7 ke 10% yang saya bajet lah. Baik. Dari aspek, bila saya dengar tadi cawangan, sekarang ni dah 5 kan. So sebagai pengarah urusan, ada rancangan jangka panjang dah untuk memeluaskan lagi ke cawangan ke? Sebab saya dengar tadi Kedah Perlis. Ada intention dah nak masuk Pulau Pinang ke, Perak ke. Boleh kongsi sikit lah. Okey, sebenarnya Husmat Furniture ni, kita punya misi adalah kita nak adakan 50 outlet Husmat. 50 outlet di seluruh Malaysia lah. Jadi kalau nak kata terhentinya di 5 tu, insya-Allah tak. Kita memang akan teruskan. Cuma saya punya plan 10 cawangan pertama tu own by Husmat Furniture sendiri, dan saya nak jadikan Husmat Furniture ni sebagai franchise. Sebagai franchise Ya, untuk kita, sebabnya kalau 50 buah cawangan kita own sendiri tu agak suka jadi lambat. Kita nak buka 5 cawangan ni pun dah makan masa 2-3 tahun.
Tapi kalau kita nak ke 50 dengan bajet kita sendiri ataupun dengan staff yang sedia ada kita, memang dia akan jadi lambat. Jadi saya nak kekalkan own by Husmat Furniture sendiri 10 cawangan, dan selebihnya tu kita akan cuba franchisekan. Baik. Bila saya tertarik tadi 5 cawangan bermula daripada 2009 sampai sekarang. Bila kita nak untuk pertumbuhan syarikat, saya bercakap tentang aspek modal lah. Maksudnya adakah modal totally 100% daripada puan sendiri, ataupun ada juga daripada suntikan dana modal daripada agensi pemberi yang orang kata puan pernah berurusan macam ni, sebenarnya daripada institusi kerajaan lah yang membantu untuk melonjakkan perniagaan itu. Alhamdulillah, macam hari ni kita dijemput oleh AKM kan, MARA sendiri, dan sebenarnya MARA lah institusi pertama yang memberi kepercayaan kepada Husmat pada tahun 2011. Masa tu saya sebenarnya just naik ke pejabat MARA Kangak tu, nak pinjam 10,000. 10,000 tu? 10,000 sebab mula 10,000. Saya sebulan pun 10,000 pun susah. Jadi macam nak banyak. Saya ingat lagi masa pegawai MARA tu, pegawai MARA masa tu, saya tak tahu macam mana dia. Kan saya cakap tadi, saya bukan daripada mindset usahawan. Saya pun buka macam tu je. Dan dia menjaga usaha, dia nampak yang Husmatnya boleh pinjam, dia tu ambil 50,000 minimum kan. 50,000 masa tu? Saya nak 10,000 je. Kalau 50,000 saya tu nak kena bayar sebulan 921. Saya ingat amount tu. Dan macam mana aku nak bayar ni? Kan RM900. RM900 jumlah yang agak tinggi lah masa tu. Kan? Tapi Alhamdulillah MARA beri kepercayaan dekat Husmat, dan masa dengan duit MARA 50,000 itulah terbukanya gudang Husmat Furniture yang jadi HQ lah ni, yang tadi saya kata nak sewa 5,000 tu. Dan sekarang ni Alhamdulillah 2015 saya dah beli gudang tu. Kata kalau agensi ni MARA banyak membantu lah, bukan 50,000 tu saja. Dan selepas tu adalah penambahan. Dan sampai sekarang ni kita dah ada dengan MARA, kalau tak silap saya dah 1 juta kot yang MARA bantu, dan juga grant. Institusi lain juga ada jugalah bantu, PNB, SME Bank. Sebab macam ni, dulu masa ayah saya berniaga, dulu orang tua dulu dia pun tak berani. Tak berani ambil loan ni, sebab dia sama konsep dia macam ambil staff tadi. Kalau kita nak buat sendiri-sendiri tu cukup lah dengan duit kita. Tapi bisnes ni kalau nak berkembang, kita memang kena OPM. Kita kena guna others people money. Supaya kita invest setiap, terutama macam lah ni kita 5 cawangan. Setiap kali nak buka cawangan, kita perlukan 200 ke 300 ribu modal. Dan barang yang stok yang kita nak itu pun bukan boleh kena tulis macam tu. So duit kita akan modal kita banyak tertumpu dekat stok. Jadi kalau tak ada injection daripada mana-mana organisasi, terutama MARA ni, susah sikit lah kita nak tanggung kos itu. Baik. Jadinya sebagai orang kata pengurusan, maksudnya MARA ni banyak membantulah untuk pertumbuhan perniagaan tu. Baik. Jadinya untuk sebab saya suka tanya orang kata moto ataupun ada satu inspirasi yang boleh puan share kepada usahawan, orang kata sebagai madah ataupun kata pujangga lah, untuk utamanya kita punya audiens sekarang ni adalah usahawan-usahawan yang startup baru tak sampai 2 tahun untuk memulakan perniagaan. So boleh Puan Hajah untuk share sikit lah kata-kata semangat kepada dia orang lah untuk menempuh pencabulan perniagaan ni, untuk terus kekal dalam bidang masing-masing. Saya fahamkan banyak yang kat depan ni baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya pun pernah di fasa yang sama, fasa yang masih mencari-cari kan. Tapi apa yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang, banyak moto yang saya peribahasa yang saya pegang. Tapi daripada 2010 saya pegang fast action, fast result. Sebab kita as usahawan ni, kalau kita tak bergerak cepat, tidak membuat keputusan yang cepat,
kita akan ketinggalan. Dan kalau action kita terhegeh-hegeh, tak fast, terhegeh-hegeh jugalah kita punya result. Jadi that's why saya suka kepada perkataan fast action, fast result. Itu juga saya terapkan dekat tim saya. Dan jangan berkata tidak. Jangan berkata tidak. Okey. Untuk apa juga. Sama juga dalam tim saya pun, jangan kata tak boleh dulu. Apa yang kita minta mereka buat, mereka akan cari solution dulu sebelum berkata tidak. Terutama dalam dia sangat penting dalam situasi sekarang ni, 2023 ni, yang ramai-ramai rata-rata usahawan rasa macam sukar kan. Kalau kita menurut sangkaan yang ekonomi drop, menurut semuanya, kita mungkin jatuh sekali. Kan? Jadi jangan berkata tidak untuk kita naik semula dan untuk kita pergi lebih jauh. Kita cari solution, sebab apa yang saya belajar adalah masalah tu adalah peluang. Di mana ada masalah, kat situlah ada peluang. Macam sekarang ni masalah kita adalah harga barang naik kan. Bila harga barang naik, keluarga kita perlukan lebih kos untuk tampung hidup. Jadi itu adalah peluang kita sebagai usahawan, mungkin memberi hikmat yang bersesuaian dengan apa yang perlu. Di situ kita kena kreatif lah kat situ. Dan juga satu lagi yang saya pegang adalah the more you give, more you get back. The more you give, the more you get back. Jangan takut untuk memberi, sama juga jangan takut untuk ambil staff. Sebab dulu saya amat rasa setiap staff yang masuk tu ada rezeki untuk dia. Itu satu, kita kalau as orang Islam kita percaya yang itulah rezeki. Tapi kalau dalam konsep bisnes ni, bila kita bagi, kita akan, dia lebih pada kita fikirkan itu sebagai investment marketing kita. Dan dia akan, pulangan dia tu tak lambat, cepat akan. Banyak yang you bagi, banyak yang you invest untuk marketing, ataupun banyak yang you beri manfaat kepada lebih ramai orang, akan lebih banyak lah yang you akan dapat. Lebih ramai orang akan kenal you. Dan juga sebagai usahawan ni, kita memang nak orang kenal. Marketing tu memang kita nak buat bagi orang nampak. Jadi lebih banyak kita bagi, lebih banyak orang nampak, lagi banyak lah pendapatan untuk kita. Sebab kita punya energy, kita punya contribution tu determine kita punya income. Okey, baik. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Hajah selaku pengarah urusan Husmat Furniture. Saya bagi pihak akan mengucapkan jutaan terima kasih lah kerana hadir pada sesi Pocket Talk yang sesi kedua. Dan bagi penonton yang menonton secara online, jangan lupa like dan share sebanyak mungkin sesi Pocket Talk ini, dan nantikan sesi Pocket Talk seterusnya anjuran daripada Uncle Ilham Rostar. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.